Jembalang, mambang, penunggu ataupun hantu merupakan kepercayaan mengenai makhluk halus yang ada dalam alam lain yang terdapat dalam semua kebudayaan di negara kita. Di Malaysia, terma hantu ataupun semangat jahat telah ada sejak zaman dahulu lagi. Dan di zaman dahulu, pokok-pokok besar selalunya akan dilindungi dan dijaga dengan baik agar penunggu yang dikatakan mendiami pokok itu tidak akan mengganggu penduduk di sekitar. Tapi bagaimana pula dengan orang minyak? Adakah orang minyak ini boleh dianggap sebagai penunggu ataupun hantu? Dan yang paling penting sekali, adakah orang minyak ini benar-benar wujud? Ataupun sekadar mitos orang dulu-dulu sahaja? Menurut sumber, dikatakan orang minyak ini pada mulanya hanya manusia biasa seperti kita. Namun dia mempunyai rupa dan fizikal yang sangat hodoh. Akan tetapi kekurangan yang ada pada dia bukan menjadi penghalang untuk dia melakukan kebaikan pada orang lain. Ketika dia hanya manusia biasa, orang minyak ini sangat suka membantu dan menolong penduduk di sekitar dan dia amat dikenali dengan sikap prihatinnya pada orang lain. Namun kebaikan yang diberikan tidak selalunya dibalas dengan baik. Ini apabila dia juga sering menjadi bahan ejekan oleh penduduk di kampungnya kerana rupa buruk yang dimiliki. Pada suatu hari, dia ke sungai untuk menangkap ikan dan dipendekkan cerita dia telah ditemui oleh sekumpulan orang bunian di sungai itu. Oleh kerana dia seorang yang berbudi pekerti dan mempunyai hati yang baik, orang-orang bunian itu telah mengubah rupanya yang buruk kepada wajah yang tampan dengan syarat dia harus kekalkan kebaikannya dan sikap prihatinnya pada orang lain seperti biasa. Namun ketampanan yang dimilikinya tidak kekal lama apabila dia telah melanggar terus syarat atau pantang larang yang dikenakan oleh orang-orang bunian itu. Ini apabila dia telah membunuh seorang rakannya yang telah memfitnah bahawasanya wajah tampan yang dia miliki itu adalah hasil daripada pemujaan iblis. Selepas membunuh rakannya itu, secara tidak langsung syarat itu terbatal dan wajahnya yang tampan telah bertukar menjadi hitam pekat dan berminyak. Oleh kerana sekumpulan bunian yang dia jumpai sebelum ini tidak mahu menolongnya lagi setelah dia melakukan jenayah, maka dia menjadi sedih, kemurungan dan merasa amat marah. Lama kelamaan dia menjadi amat tertekan kerana sebelum ini dia memiliki rupa yang sangat tampan sehingga digilai anak-anak gadis di kampung. Dan kini dia hanya makhluk yang berkulit hitam berminyak. Terdesak kerana mahu mengembalikan wajahnya yang tampan, akhirnya dia membuat keputusan untuk adakan perjanjian dengan iblis. Dan dipendekkan cerita, iblis tersebut hanya akan mengembalikan wajah tampannya semula sekiranya dia berjanji untuk menjadi hamba kepada iblis itu dan sekiranya dia berjaya memperkosa 40 orang anak dara. Untuk menyenangkan lagi tugasan yang diberikan, iblis itu telah memberikan sedikit kelebihan padanya. Antaranya dia dapat memasuki rumah berkunci dengan mudah, dapat menghilangkan diri secara tiba-tiba sekiranya dikejar oleh penduduk kampung, mampu memanjat dinding atau shieling rumah, dan dia juga boleh gunakan pelesit sekiranya mengalami kesulitan. Dan dari saat itu, dia dikenali sebagai orang minyak. Bermula akhir tahun 1940-an hingga awal 1950-an,
Berita tentang serangan orang minyak hangat diperkatakan oleh penduduk kampung. Ramai anak gadis dipercayai telah menjadi mangsa rogol kepada makhluk itu. Menurut sumber, mangsa yang telah dinodai akan ditanda pangkah pada muka mereka, dan mangsa selalunya tidak akan mengingati akan apa yang telah berlaku setelah mereka sedarkan diri. Ini kerana mereka dipercayai telah dipukau oleh makhluk itu sebelum diperkosa. Namun di sebalik kelebihan dan kekebalan yang dimiliki oleh orang minyak itu, dia juga punya kelemahan tertentu. Dikatakan anak dara yang memakai baju yang ada peluh lelaki dapat melindungi mereka dari serangan orang minyak. Hal ini kerana bau yang dihasilkan dari baju itu mampu buat makhluk itu fikir bahawasanya mangsa itu adalah seorang lelaki. Selain itu, meletakkan kelopak jantung pisang di sekitar kawasan rumah juga dipercayai boleh menghalang orang minyak dari menceroboh ke sesuatu rumah. Dan menurut orang dulu-dulu, sekiranya mahu menangkap makhluk itu, mereka hanya perlu selimutkan orang minyak dengan kain batik dari kepala hingga ke kaki, kerana dia dikatakan tidak mampu bergerak apabila kulitnya bersentuhan dengan kain itu. Okey, sekiranya orang minyak ini benar-benar wujud dan makhluk ini punya kulit hitam yang berminyak, dalam keadaan sebegitu, mampukah makhluk ini mengawal mangsanya dari melarikan diri? Kerana sifat minyak ini dia sangat licin. Jadi bukankah lagi mudah mangsa untuk meluluskan diri? Ini tidak masuk lagi macam mana orang minyak ini nak panjat dinding dan shilling bagai dengan anggota badan yang berminyak. Satu penjelasan yang boleh diterima akal setakat ini ialah kemungkinan kewujudan orang minyak ini asalnya dari seorang pencuri yang melumurkan seluruh badannya dengan minyak berwarna hitam untuk membuatkan dirinya sukar ditangkap kerana licin dan sukar dilihat pada waktu malam. Hal ini dapat dibuktikan lagi apabila pada tahun 2006, seorang pencuri yang menyalut dirinya dengan minyak hitam satu badan telah ditangkap di kampung Tawas, Perak pada waktu malam. Jadi, adakah anda rasa orang minyak ini benar-benar wujud atau tidak? Tepuk dada tanya iman. Assalamualaikum.